Assalamualaikum dan salam bahagia warga bola sepak Malaysia. Selamat bertemu sekali lagi di dalam satu lagi episod Kepala Bola. Di dalam episod keempat ini, kita akan membentangkan kad laporan penilaian kita ke atas Liga Profesional Malaysia. Di episod 1, 2 dan 3, kita telah menilai impact Liga Profesional kita ke atas senario bola sepak Malaysia. Kita telah menggunakan 5 kriteria untuk menilai, iaitu yang kita panggil kriteria logik kampung untuk menilai impact liga kita kepada senario bola sepak Malaysia. 5 kriteria yang kita telah gunakan untuk menilai liga ini ialah: 1. Sama ada berjayakah liga kita ini menarik penonton yang ramai ke stadium. Kedua ialah kemampuan liga ini merangsang atau menjana ekonomi bagi industri bola sepak. Ketiga, mampukah liga kita menarik penaja-penaja untuk melabur di dalam liga? Keempat, sama ada ia melahirkan pemain-pemain muda berkualiti. Dan yang kelima ialah sama ada liga ini telah memantapkan pasukan kebangsaan kita, Harimau Malaya. Kita akan memberikan grade ataupun grade abjad kepada setiap kriteria, sama ada ianya A, B ataupun C. A, ia membayangkan sama ada ia memuaskan ataupun baik. B, ianya sedang dibangunkan ataupun sederhana. Dan C, ia satu perkara yang tidak memuaskan ataupun lemah. Mungkin ada orang yang akan mempertikaikan penggeredan ini. Penilaian ini dibuat berdasarkan apa yang warga bola sepak Malaysia ingin tahu dan ingin lihat. Kita bukan bertujuan untuk mengeluarkan tesis ataupun untuk mendapat ijazah kedoktoran. Sekarang mari kita lihat grade yang kita akan bagi kepada setiap kriteria satu persatu. Okey, kriteria pertama ialah keupayaan liga kita ini untuk menarik penonton ke stadium. Mengikut portal Semuanya Bola, purata kehadiran penonton di Liga Malaysia ialah seramai 4,300 orang. Tapi kita semua tahu apa yang berlaku. 4,300 ini kalau jumlah penonton tu dibahagikan kepada semua stadium. Tapi apa yang berlaku ialah pasukan-pasukan besar seperti JDT, seperti Kedah, Perak, Selangor dan sebagainya, mereka mendapat lebih ramai penonton. Dan pasukan-pasukan yang kecil hanya mendapat segelintir penonton saja. Okay? Kadang-kadang penonton pihak lawan yang berkunjung ke stadium tuan rumah lagi ramai pada penonton tuan rumah. Okay? Kepala bola berpendapat setiap perlawanan perlu mampu menarik minima 5,000 penonton. Barulah kita dapat melihat kemeriahan yang ada pada stadium itu dan juga menjadikan perlawanan kita lebih menarik serta kompetitif. Untuk kriteria ini, kita akan bagi grade C. Kriteria yang kedua pula ialah sama ada liga kita ini berjaya merangsang ekonomi ataupun industri bola sepak di negara ini. Kriteria ini berkait rapat dengan kehadiran penonton. Pasukan-pasukan ingin menjana pendapatan di hari perlawanan. Ia dipanggil match day activities ataupun aktiviti-aktiviti di hari perlawanan. Tetapi malangnya banyak pasukan yang rugi setiap kali mereka menjadi tuan rumah kepada satu-satu perlawanan. Kerana belanja mereka untuk menganjurkan perlawanan itu lebih besar dari pendapatan oleh kerana kekurangan penonton. Jadi setiap kali mereka mengadakan perlawanan di tempat lawat, di tempat sendiri maksud saya, mereka kerugian. Dan jika kita perhatikan tidak ada rangsangan secara ketara kepada industri bola sepak. Kalau dikatakan penjualan jersey,
kebanyakan jersey yang dijual di sekitar stadium ialah jersey cetak rompak. Tidak ada jersey yang original. Okay? Dan tidak ada produk-produk baru yang timbul hasil daripada Liga Bola Sepak. Peniaga-peniaga kecil di sekitar stadium mungkin dikatakan bertambah, tetapi mereka ini sudah pun memang berniaga. Kalau tidak ada perlawanan bola sepak dan ada pertandingan, contohnya pertandingan di Barat di stadium itu, mereka akan tetap hadir untuk berniaga. Untuk kriteria kedua ini, kepala bola memberikan juga grade C. Seterusnya, kriteria ketiga iaitu kemampuan liga untuk menarik penaja-penaja untuk melabur di dalam liga. Kita sedari dan kita dapat melihat yang tiada pasukan yang bertanding di liga kita yang tidak mempunyai penaja. Semua mempunyai penaja terpampang di hadapan jersey mereka dan setengah-setengah pasukan mempunyai banyak logo penaja, hampir mirip pemandu Formula 1. Kejayaan untuk menarik penaja memang dapat dilihat. Banyak penaja-penaja yang tampil untuk memberi sumbangan kepada liga kita, hanya jumlah duit yang ditaja saja sedikit dan tidak mencukupi. Apa yang harus dilakukan oleh pasukan-pasukan ialah untuk memujuk penaja, menarik penaja untuk menambah jumlah duit yang diberi melalui tajaan atau menambah produk-produk ataupun perkhidmatan agar perbelanjaan dapat dikurangkan. Kepada kriteria ini, kita kira sebagai ia sedang membangun menuju ke arah satu perkembangan yang baik, jadi kita memberikan grade B. Sekarang kita pergi pula ke kriteria yang keempat, iaitu kemampuan liga kita ini untuk melahirkan pemain-pemain muda yang berkualiti. Di liga kita hari ini, kita dapat melihat begitu ramai pemain-pemain muda yang beraksi dengan pasukan-pasukan profesional. Okay. Juga di pasukan kebangsaan, banyak pemain-pemain muda sudah diketengahkan. Kita mempunyai kuantiti, kita mempunyai jumlah, tetapi kualitinya masih menjadi tanda tanya. Jadi, untuk tujuan ini, liga kita ini perlu mencari pendekatan supaya kita dapat melahirkan pemain-pemain muda yang berkualiti, bukannya kuantiti. Untuk kriteria ini juga ia sedang membangun jadi grade B. Dan kriteria yang terakhir, kriteria kelima ialah kemampuan liga ini memantapkan Harimau Melaya. Berdasarkan ranking bulan Jun, pasukan kita berada di ranking 154. Okay. Dan ranking yang paling tinggi ialah yang kita pernah capai ialah di tangga 75. Itu berlaku pada tahun 1993. Okay. Jika kita perhatikan, 1993 ialah sewaktu liga profesional kita baru bermula. Mengikut logik kampung, logik hari-hari. 93 liga bermula, ranking 75. Sekarang, selepas hampir 30 tahun, ranking di 154. Dan kita pernah berada di ranking 178 pada tahun 2018. Adakah ini bermakna liga kita ini membuat pasukan negara kita makin merosot? Banyak peminat-peminat bola sepak, warga bola sepak Malaysia tidak berpuas hati dengan prestasi pasukan kebangsaan kita hari ini. Jadi untuk kriteria ini, kepala bola terpaksa memberi grade C. Daripada kad laporan tadi, kita dapat melihat banyak perkara-perkara yang perlu diperbaiki pada liga kita. Saya pasti semua orang mengenali Albert Einstein.
seorang saintis dan juga pemenang anugerah Nobel. Pakcik saya ni kata, kita ni orang gila jika kita melakukan perkara-perkara yang sama berulang-ulang kali dan mengharapkan keputusan yang berbeza. Dan pakcik saya ni juga cakap, kita tidak akan dapat menyelesaikan satu-satu masalah dengan menggunakan tahap pemikiran yang sama dengan sewaktu kita menimbulkan masalah itu. Jadi, masyarakat bola sepak Malaysia, Kepala Bola menyarankan sudah tiba masanya kita tekan butang reset dan melihat semula perjalanan dan hala tuju bola sepak kita. Mungkin kita perlu menggunakan acuan kita sendiri, pendekatan kita sendiri. Tidak terlalu terikat kepada formula yang digunakan oleh orang lain. Warga bola sepak sekalian, dengan pembentangan kad laporan Liga Profesional Malaysia tadi, berakhirlah episod keempat Kepala Bola minggu ini, dan kita harap banyak manfaat yang diperolehi dari episod tadi dan banyak pengetahuan yang kita perolehi juga. Jangan lupa untuk menonton Kepala Bola dan jangan lupa subscribe, like dan share di alamat yang tertera di bawah ini. Salam bahagia dan Assalamualaikum.